أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi kita seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengizinkan kita untuk bersama di pagi hari ini untuk kita belajar mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, mengenal peranan-peranan kalimah-kalimah di dalam ayat dan seterusnya. Kita boleh memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca agar kita memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dan apa yang Allah nak kita lakukan ya, semasa kita diberikan kehidupan yang sementara di dunia ini ya. Adalah sangat penting kita mengetahui apa yang sebenarnya Allah nak kita lakukan ya, ataupun selama ni kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan ataupun aktiviti-aktiviti mengikut perancangan hawa nafsu kita ya, bukannya untuk menepati apa yang Allah hendak kita lakukan ya, ataupun mencari keredaan Allah, tapi kebanyakan kita mencari keredaan hawa nafsu kita ya, apa yang kita rasa kita ingin kita usahakan, tetapi kita jarang-jarang sekali mengusahakan ataupun memikirkan yang kita lakukan tu adakah sesuatu yang Allah hendak kita lakukan ya. Ada dua, itu adalah dua perkara yang sangat-sangat berbeza ya, perlakuan kita untuk mencari keredaan Allah ataupun perlakuan kita untuk memenuhi cita rasa kita sendiri ya. So, apa cita rasa kita tidak semestinya boleh selaras dengan apa yang Allah nak ya. Kalau dia bercanggah dengan apa yang Allah nak, kemungkinan dia akan ditolak ya. Walaupun keadaan caranya betul, tetapi bukannya yang dikehendaki oleh Allah, jadi dia tidak termasuk dalam perkara-perkara yang diterima oleh Allah ya. Bermakna apa yang kita buat tu perlu kita pastikan dia menjadi ibadah ya. Ibadah ya, bila jadi ibadah dia akan diterima oleh Allah dan kita akan mendapat ganjaran, dan juga kita jadikan bekalan ya, untuk kita dalam perjalanan kita ke kehidupan yang kekal abadi nanti di hari akhirat ya. Sebab perjalanan saja pun sudah sangat jauh ya, berbanding dengan perjalanan yang kita lalui di dunia ini sangat-sangat singkat. Tapi perjalanan kita di akhirat nanti bermula dengan alam barzakh sendiri pun sudah jauh ya. Yang kita ketahui daripada manusia yang pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam ya, yang telah wafat dan sekarang masih lagi menunggu
di dalam alam barzah, ya, sehinggalah hari kiamat nanti. Jadi itu saja kita boleh uh, lihat ya, betapa jauhnya perjalanan kita. Itu baru di alam barzah. Ya, saudara-saudara kita, mungkin ibu bapa kita yang telah meninggalkan kita banyak tahun dulu, yang masih lagi di alam barzah, ya, belum lagi ke yaumul qiyamah, hari kiamat. Dan daripada hari kiamat itu sehingga kita akan ditentukan di manakah kehidupan kita nanti yang kekal abadi, itu pun satu perjalanan yang juga begitu jauh, ya. Uh, ada yang mengatakan perjalanan di padang mahsyar saja nanti adalah sebanyak ataupun sepanjang 500,000 tahun, ya. 500,000 tahun tu 500,000 tahun akhirat, yang mana satu tahun akhirat itu bersamaan dengan 1,000 tahun dunia. Jadi tuan-tuan boleh bayangkanlah, ya, kalau 500,000 tahun kali dengan 1,000, maknanya 500 bilion tahun itu di pada mahsyar saja, ya. Sementara kita menunggu untuk kita diadili dengan perbuatan yang kita telah lakukan di dunia ni, yang mana kehidupan kita hanya mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun. Di dunia ada yang lebih singkat, ya. Jadi memang sepatutnya kita tidak menghabiskan masa dan tumpuan kita, tenaga kita, harta kita untuk membina kehidupan di dunia. Ya, memang dari segi apa ni orang kata tu, matematik pun, ya, pengiraan pun tak logik kalau kita menumpukan kehidupan, membina kehidupan dunia sehingga kita melupakan apakah yang perlu kita lakukan untuk akhirat, ya. Sebagai contohnya, kita hebat dalam ilmu-ilmu lain di dunia tapi Al-Quran kita jahil. Itu maknanya silap fokus lah tu, ya. Saya pun termasuklah, dulu pun saya sama je macam tu. Yang ramai di antara kita dulu fokus pada mengejar kehidupan dunia ni sehingga Al-Quran pun terabai, ya. Dan ramai di antara kawan-kawan kita yang mengaku, ya, kata memang, dia kata, doktor, kami masa bekerja dulu memang tak ada masa langsung untuk nak tengok Quran. Bayangkan apa lagi nak memahami, mengenal kalimah, ya. Membacanya yang dipanggil mengaji pun tak ada masa. Jadi bayangkan, ya, mungkin pencen umur 65 tahun, ya, ataupun 60 tahun. Jadi 60 tahun tak tengok, ya, tak tengok Quran. Bayangkan keadaan kita, ya, orang Islam. Sedangkan Al-Quran itu adalah percakapan Allah, tak? Allah bercakap dengan kita, ya, kalam Allah, tak? Hari-hari sebenarnya Allah bercakap dengan, apabila kita baca tu, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita bercakap bercakap dengan Allah. Allah bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Allah memberi arahan, memberi tahu kita apa nak buat, apa jangan buat, apa sepatutnya kita lakukan, kan? Tapi kita buat tak tahu, ya. Bayangkan. Itulah keadaan yang kita perlu ambil bahagian lah pelan-pelan, ya, untuk mengubah, ya, arah tuju masyarakat kita yang sekarang ni terlena dengan apa? Terlena dengan agenda modernisasi, dipanggil, ya. Uh, uh, Agenda kemodernan hidup yang bukannya ciptaan Allah pun, ya. Kemodernan hidup ni adalah ciptaan manusia, yang banyak di antaranya mereka-mereka yang mencipta hidup ni adalah mereka yang menolak ketuhanan, ya, yang ramai daripada cendekiawan barat, ya, yang hebat dalam bidang ekonomi, dalam bidang pembangunan negara dan pembinaan politik dan pembinaan pendidikan ala sendirilah, ala cara, bukannya ala Quran, bukan, ya, tapi semuanya untuk apa memuaskan hawa nafsu, ya, dan kehendak sendiri. Dan Al-Quran tu banyak kita baca ayat-ayat yang Allah berkongsikan kepada kita
kisah-kisah Bani Israel, ya, yang Allah nak jadikan kita pengajaran, ya, yang banyak menolak apa ni, arahan Allah secara terang-terang, menolak, menutup, ya, menyembunyikan, mengubah suai pula, ya, ayat-ayat Allah yang diturunkan dulu dalam bentuk apa, Taurah dan Injil, ya, so mereka terang-terang mengubahnya dan membina satu cara hidup sendiri, ya. Dalam ayat Quran Allah kata, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, ya, janganlah kamu menjual kan ayat-ayat kami dengan harga yang murah, ya. Banyak amaran-amaran yang diberikan pada Bani Israel, tapi mereka tetap, ya, dengan perangai, dipanggilkan perangai kerana apa? Mereka mendapati arahan-arahan daripada Allah ni tidak sesuai dengan kehendak mereka. So mereka ubah suai. Mereka adakan satu sistem hidup yang mereka katakan yang lebih sesuai dan menjadikan satu pegangan hidup mereka, ya. Sedangkan semua ni adalah rekaan mereka semata-mata, ya. Jadi dalam zaman kita ni pun kalau kita tidak berhati-hati, ya, kita mungkin tidak menolak Al-Quran, ya, tetapi secara tidak langsung kita menolaknya dengan tidak mengguna pakai sebab kita kurang ilmu. Kita tidak memahami Al-Quran tu, jadi kita tidak menggunakannya tu seolah-olah kita tidak menghiraukan apa yang Allah, ya, arahkan kita untuk melakukan. Itu sebagai mukadimah pagi inilah, ya, untuk kita menyambung. Hari ini kita akan teruskan. Kita sudah recording sudah, ya. Okay. Jadi kita buat screen sharing. Dan kita terus kepada Al-Quran, digital Al-Quran tafsir dan perkata ke ayat Al-Baqarah, ayat yang ke-17 yang kita sekarang ni kita sudah al-Dha'at ni, kita sudah selesai hari semalam dengan pembentukan kalimah dan juga terjemahan, ya, terjemahannya, dan kita telah pun menunjukkan di manakah fa'il dia, ya. Fa'il dia adalah hiya. Selepas Allah tu ada hiya, hiya tu adalah ya'udu ilan nar. Kalau dalam bahasa Arab tu kata ya'udu ilan nar, iaitu yang merujuk ataupun yang dikembalikan kepada naron. Di sinilah, ya, itu dipanggilkan fa'il dia, ya. Yang biasanya dalam melihat kalimah ni, dengan adanya ta ni kita panggil juga, boleh kita panggil dia ta ta'nis, ya. Ta'nis tu bermakna ta muannas. Ta menunjukkan tanda fa'il yang muannas, kita panggil dia ta ta'nis, ya. Kalau kita nak nak tuliskan dalam Rumi, kita akan tulis macam ni lah, ta TAA, lepas tu ada apostrofi tu untuk ta tu, dan nama dia ta'nis, TA apostrofi kan sekali, lepas tu NITH, itu dipanggil ta'nis, ya. Kalau nak gunakan Jawi, kita boleh gunakan leksi logos, ya. Ambil leksi logos tu, kita boleh type dia ta ta'nis, ta alif dengan hamzah, ya. Itu ejaan. Kalau ta tu jadi alif ni kita panjangkanlah, ambil alif mamdudah ta, ya. Lepas tu ta'nis ialah ta baris atas, kalau nak bariskan pun boleh, kalau tak baris pun boleh. Ambil ta dengan hamzah qata' yang berkaki alif tu, lepas tu sukunkan dia, ta'nis, ya.
lepas tu nun dengan sa. Kalau nak kalau tak kalau tak apa uh, kemas, bariskan dia. Tak nisun. Itu cara mengeja lah ya. Tak nisun ya. So tuan-tuan kena biasakan ya mengeja ni, menulis dia. Sebab dengan penulis tu akan kita lebih kenal kalimah-kalimah yang kita bacakan ataupun sebutkan. Ta tu kita baru boleh ataskan, yang hamzah qata tu kita boleh bariskan dengan tommatain ya, panggil taun taknisun. Itu yang dipanggilkan ta taknis ya, iaitu ta muannas ya, ta muannas, untuk menunjukkan kalimah tu mengambil jantina yang muannas ya. Okey, kita teruskan kepada perkongsian kita kepada uh, kalimah selepasnya, ialah ma ya. Jadi ma ni uh, sangat straightforward lah ya, straightforward, iaitu apabila adha'at adalah satu kata kerja fi'il madhi maklum, wazan keempat ni muta'addi ni dia adalah satu kata kerja yang ada objek ya, ada objek. Jadi ma tu menjadi objek kepada adha'at ma ya. Jadi mana dari segi konstruk kita boleh bayangkan konstruk dia, susunan pembangunan kalimah di dalam ayat itu dipanggilkan konstruk ya. Adha'at ada pelaku dia, iaitu hiya pelaku dia melakukan sesuatu tu kepada objek dia, iaitu ma. So ma tu menjadi objek ni ya. John itu dari segi konstruk dia. Dari segi jenis pula, ma ni ialah isim mausul ya. Cuba kita tekan di sini, kita lihat apakah maklumat yang beri kepada kita ya. So tak ni kita boleh buangkan dulu, clearkan drawing ya. So dia beritahu sini ma tu ialah kata ganti tak tentu ya. Apa dia kata ganti tak tentu ni tak tentu ni biasanya dalam nakirah ya. Tetapi dia adalah sebenarnya isim mausul ya. Isim mausul ni biasanya dia tertentu ya. Jadi untuk sekarang kita ignorekanlah ya apa yang dikatakan kata ganti tak tentu ni. Kita ambil yang lebih senang ya. Nanti kalau kita nak bahaskan ini, nanti dia tak berapa apa kata, tak berapa jelas. Kita ambil yang jelas. Jadi ma ni adalah isim mausul ya, isim mausul, dan pada masa yang sama dia berperanan sebagai maf'ulun bih ataupun objek kepada adha'at ma. Kalau kita ambil tekan klik untuk selanjutnya ni, dia akan masukkan balik ma tadi di dalam ayat tu ya. Jadi kita akan lihat yang dia memberi apa makna dia tu, apalah ya, apa biasanya apa yang ya, apa yang. Jadi jenis dia ialah kita boleh bantukan kat sini sebelum kita melihat maklumat-maklumat di dalam digitalcorpus.com. Kita boleh bantu dia dengan meletakkan pengenalan ma ni. Dia satu kalimah saja ya. Jadi ma tu adalah isim mausul. Isim mausul ni kalau bahasa apa Melayunya kita kata dia kata nama hubung kait
hubung kait. Tu ya, yang membawa erti apa yang. Yang lebih tepat, asalnya apa, ya, tapi dalam konteks ayat kita gunakan apa, apa yang, ya, dia menghubungkan cerita ataupun perkara sebelumnya dengan cerita selepasnya. Itu dipanggilkan isim mausul ataupun kata nama hubung kait. Bermakna dia nak memberitahu kita sebelum dia tu ada satu perkara, iaitu kita gunakan arrow lah, ya. Arrow ni kita tukar ke warna hijau lah. Ya, sebelum ma tu ada cerita apa? Adha'at, satu perbuatan, satu perlakuan telah dilakukan. Ya, so perlakuan tu bersabit dengan apa? Ya, bersabit dengan perkara yang selepas tu ialah haulahu, yang di sekelilingnya, ya. So ma ni yang mengaitkan adha'at ni dengan haulahu tu. Dan biasanya bila kita ada hubung kait tu, kita namakan haulahu ni sebagai silah dia, ya. Silah itu kita akan sambung besok lah, ya. Haulahu ini nak menerangkan konstruk dia dulu, ya. Kedudukan ma ni, apakah peranan di dalam ayat tu. Jadilah adha'at ma haulahu, ya. Ini untuk kita orang awam ni lah, ya, orang awam yang baru belajar mengenal konstruk pembangunan ayat-ayat Al-Quran dengan melihat fungsi-fungsi kalimah-kalimah yang itu, ya. Kalau kita lebih advance nanti, kita akan dapati ada juga syarahan ataupun pendapat yang mengatakan silah dia tidak dinyatakan. Yang silah dia tu bimakhzuf, dia tidak dinyatakan, ya, iaitu biasa silah tu selepas ma. Tapi kalau untuk memahami, untuk perangkat kita sekarang ni, mungkin kita tidak dapat, ya, memahami itu. Kita ambil yang lebih senang lah, ya. Senang iaitu silah dia ialah haulahu ni berperanan sebagai silah kepada ma. Ma ni hubung kaitkan adha'at tu dengan haulahu. Jadi, dan dia juga berperanan sebagai maf'ul bih, ya, sebab dia adalah direct object kepada adha'at, ya. Jadi dia berperanan sebagai maf'ul bih. Dan pada masa yang sama, haulahu ni adalah perkara-perkara benda yang di sekelilingnya tu, dia pun jadi maf'ul bih, ya. Dia pun maf'ul. Maknanya kalau kita nak memahami objek kepada adha'at ma ni ialah ma haulahu. Itu lebih lebih kemas, ya, ataupun lebih lengkap cara kita nak memahami konstruk dia, ya. Jadi adha'at ma haulahu tu keseluruhan tu menjadi objek kepada adha'at, ya. Apa-apa saja yang di sekeliling, ya, dia akan menjadi objek kepada hu ni siapa? Hu ni ialah berbalik kepada masaluhum kamasalil lazi, yang di awal kalimah tu nak menunjukkan orang yang Allah Allah katakan sebagai komponen ahli kumpulan hum itulah. Hum ni ramai. Jadi bila Allah nak menerangkan setiap seorang daripada hum tu, setiap seorang tu Allah gunakan hu lah, ya. Seorang, tiap-tiap seorang ahli daripada kumpulan masaluhum tu. Itulah dari segi konstruk dia, ya. Itu kita akan tengok dia dengan lebih detail lagi. Yang ni kita simpan dulu. Kalau nak guna, kita boleh simpan dia, tekan print screen. Kita tengok apa lagi maklumat yang diberikan oleh
corpusquran.com kepada ma, ya. Kita pergi ke corpus.com. Ini dia. Dan kita ambil ma dulu. Yang ni adha'at mau, ya. Sini dia tulis isim mausul. Yang bahasa Inggeris dipanggil relative pronoun lah, ya. Relative pronoun. Kemudian what tu bahasa bahasa Inggeris lah, maknanya apa. Kita tekan di situ. Iaitu maklumat kepada ma, ya. Isim mausul relatif itu saja yang diberikan. Dan korpus ni dia tidak memberi maklumat tentang i'rab, ya. Kalau tuan-tuan perhatikan, dia tidak memberi maklumat tentang i'rab, ya. Jadi i'rab tu kita sendirilah yang kena terangkan, tambahkan apa penerangan, ya, di dalam ni. Jadi bila kita menerangkan nanti, besok kita akan buat penerangan dia, ya. Jenis dia apa, peranan dia apa, dan i'rab dia apa. Barulah kita mengenalnya dengan lebih baik. Kita ada 7:43, ada beberapa minit ni. Kalau kita boleh buat, kita boleh buat sekarang lah, ya. Iaitu kita pergi ke Lexilogos, kita type balik ma tu. Ma tadi adalah yang ni tidak payah komponen, ya, sebab dia satu kalimah sajalah, ya. So kita terus buat penerangan dia. Penerangan kepada ma ni ialah dia adalah isim mausul. Terangkan jenis dia dulu, ya. Isim mausul, mim, waw, sod, waw, lam. Sod, waw, lam. Dia isim mausul. Kalau dah isim, dia mesti ada ciri dia, ya. Ciri dia apa dia? Dia adalah bermula dengan jantina lah, ya. Ciri bermula dengan jantina. Muzakkar dan dia bilangan, dia mufrad. Bilangan yang mufrad. Maknanya mufrad apa maksud dia? Muzakkar mufrad. Mufrad tu makna dia nak menunjukkan kepada kita setiap sesuatu tu, ya, dengan cara terperinci. Jadi, ya, maksud muzakkar mufrad yang mengaitkan adha'at tu kepada apa yang terlibat dengan adha'at tu selepas pada isim mausul tu yang kita panggilkan silah, ya. Dan pada masa yang sama, dia juga berperanan sebagai maf'ulun bih, ya. Kita pergi ke Jawi, Lexilogos Jawi, sebab nak menaik yang, ya. Sini tuan-tuan tekan di sini, lepas tu ambil Jawi, ni Jawi, lepas tu tekan yang lah, ya, dengan yang berperanan, baro, fa, okay, fa Melayu kita guna fa yang 3 titik lah, ya. Berperanan sebagai, dia ada ga, jadi kita gunakan Lexilogos Jawi juga, sebagai gaya, sebagai dia objek, ya. Jadi kita masukkan dia berperangan sebagai maf'ulun bih. Ain, waw, lam, bihi, baha. Bila kita bihi, kita sudah mengetahui bermakna dia mengambil i'rab yang mansub. Ya, kita ambil yang di sini, tambah sini,
yang mansub. Mim, nun, sod, waw, ba. Ya. So kalau kita tanya apakah i'rab kepada ma ni, jadi dia adalah mengambil i'rab yang mansub. Kopikan dia, bawa ke leksi logat Arabi itu, masukkan itu sebagai penerangan untuk mengenal ma tu apa dia, ya. Ma tu kalau kita boleh menerangkan macam ni, itu yang dimaksudkan mengenal kalimah, ya. Kalau kita baca terjemahan saja apa saja tidak mencukupi, ya. Banyak maklumat-maklumat yang tidak diterangkan dalam makna apa itu. Jenis dia tidak diterangkan. Sama dia isim ke, fi'lun ke, ataupun hapun tidak diterangkan. Ya, dengan hanya memberi makna, kalau kita baca terjemahan saja, terjemahan harfiah dipanggil itu tidak mencukupi. Ya, isim jenis apa dia tidak ceritakan. Jantina dia bilangan tidak diceritakan. Apakah adakah peranan lain dia sebagai maf'ulun bih itu pun tidak diceritakan. Ya, dan i'rabnya pun tidak diceritakan kepada kita. Jadi kita hanya mengetahui apa makna saja, ya, yang sangat-sangat terbatas maklumat, ya, bagi kita mengenal kalimah. Doktor, nak tanya, yang ini boleh kita kata ma tu mabni? Ma ni dia bukan saja uh, uh, okey, dia dua-dua sekali, ya. Okay, kalau kita nak tambah maklumat tu, kita boleh tambah sini, ya, sebelum muzakkar tu kita boleh tambah uh, yang juga, ya, yang juga itu maknanya uh, maklumat tambahan, ya. Juga kena ambil Melayu pula, ya. Juga ialah jim, waw, ga, juga. Okey, yang tu kita panggil apa tu, ya? Dia bukan saja mabni, dia juga jamid. Dia ada dua sekali tu, jamidun. Maknanya ini satu kalimah jamid dan mabni. Dan mabni. Mim, ba, nun. Ya, untuk melengkapkan lagi, ya, maklumat ciri dia tu. Ya, dia isim mausul. Okey. Isim mausul ni biasanya apa, ya? Biasanya kalau kita nak tambah lagi di sini, dia makrifah. Makrifah, ya. Apa dia masukkan makrifah, ya? Dia isim mausul makrifah yang tidak ada alif lam ta'rifah. Tapi dia makrifah kerana ya, sebab dia jamid, ya. Dia jamid ni, dan mausul tu mana dia kenal, boleh dikenal pasti uh, uh, kalim kata nama tu ataupun isim tu yang dimaksudkan dalam ayat itu, ya. Jadi kita masukkan dia sebagai isim mausul makrifah, dan pada masa sama dia juga jamid. Kenapa? Dia tidak dibentuk daripada tiga huruf akar, ya. Dia ada huruf mim dengan alif, tapi huruf tu kita tidak panggil dia huruf akar, ya. Dia huruf saja, mim ada dua huruf, dibentuk oleh dua huruf. Jadi dia tidak dibangunkan daripada huruf akar yang biasanya digunakan untuk pembentukan kata terbitan. Jadi jamik ni dia lawan kata terbitan. Kata terbitan ni dia terbitkan tiga huruf akar kepada pada kata dasar dan diterbitkan kepada kalimah. Itu kata terbitan. Tapi jamik ni lawan dia. Dia tak ada kata huruf akar, tak ada kata dasar, dan dia bukannya diterbitkan daripada kata dasar. Dia memang ditulis dengan ma. Kemudian mabni pula.
Mabni ni apa dia? Mabni ni ialah dia boleh bertukar i'rab dia. Ya, dia boleh mengambil marfu', dia boleh mengambil mansub, dan dia boleh mengambil majrur, bergantung kepada konteks ayat. Dalam konteks ni dia adalah maf'ulun bih. Jadi dia mengambil i'rab yang mansub. Mabni bukan bermakna tidak boleh berubah i'rab. Mabni bermaksud dia boleh berubah i'rab tanpa mengubah tulisan dia. Ejaan dia, baris dia tetap yang sama. Itu dia panggilkan mabni. Mabni ni lawan mu'rab. Ya, mu'rab tu kalimah yang berubah baris mengikut i'rab. Mabni kalimah yang tidak berubah baris dia mengikut i'rab. Itulah dinamakan mabni, ya. Dan masukkan sekali dia punya jantina dia, bilangan dia, dan peranan dia sebagai maf'ul bih. Ya, jadi kita dapat satu maklumat yang lengkap yang kepada kalimah ma, ya, yang nampak pendek saja, yang biasanya bila kita kalau baca terjemahan kita akan dapat makna dia apa saja, ya. Lepas tu tak cukup kalau kita hanya melihat kepada terjemahan saja, ya. Yang sepatutnya kita ni bukannya bergantung kepada terjemahan, ya, sebab kita dah lama dengan Al-Quran. Yang sepatutnya kita sekarang ni belajar yang ni lah, dan kita boleh memberi makna kepada dia. Itulah, daripada yang banyak-banyak ni kita boleh memberi maknanya apa yang tadi. Yang mana yang lebih sesuai ialah apa yang, ya. Jadi bila kita menyebut apa yang tu, makna yang kita beri tu padat dengan isi yang ni lah. Itulah bezanya kalau kita memahami dan memberi terjemahan dia dengan kalau kita hanya bergantung kepada terjemahannya. So insyaAllah akan kita sambung besok kalimah yang selepasnya. Haulahu, yang ni kita boleh simpan lah. Print screen. Simpan dia. Kalau kita nak juga simpan dalam apa tu, download pun juga boleh, ya. Kita boleh labelkan dia yang hari ni ialah hari 14. Tukar saja, ya. Ambil pinjam nama yang dah ada tu, tekan di situ, dia akan keluar dari sini, tukar ke That's why your speaker is not working. Please check your connector or use different speaker. Restart balik. Oh, nak habis apa siapa? Okey, insyaAllah kita untuk hari ini kita sampai di sini saja. Dan kita akan sambung besok dengan kalimah yang seterusnya. Maknanya lima ni adalah kalimah yang ke-8. Ya. Ini buka. Sama mak duduk lah. Itu ada apanya, ada